Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Apabila ditanya kepada kita bilakah Lailatul Qadar itu berlaku, maka menurut pandangan yang masyhur di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahawa Lailatul Qadar beredar sepanjang tahun. Manakala pandangannya yang kedua ialah Lailatul Qadar beredar sepanjang Ramadan. Dan pandangan daripada Imam Muhammad rahimahullah dan Imam Abu Yusuf rahimahullah, kedua-dua mereka ini adalah di kalangan ulama yang bermazhabkan Hanafi, mengatakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada salah satu malam di dalam Ramadan dan malam itu tidak diketahui. Manakala pandangan yang sepatutnya diterima daripada mazhab Syafi'i mengatakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-21 Ramadan, dan pandangan Imam Malik rahimahullah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan bahawa Ramadan berlaku pada malam-malam ganjil di 10 hari yang akhir daripada Ramadan. Manakala jumhur ataupun jamahir sebilangan besar ulama mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada malam ke-27 daripada Ramadan. Seorang ulama yang bernama Syekh Arif Al-Muhyiddin Al-Arabi mengatakan pandangan yang mengatakan Lailatul Qadar berlaku sepanjang tahun itu adalah tepat. Ini adalah kerana beliau sendiri telah bertemu 2 kali Lailatul Qadar di dalam bulan Syaban. Kali pertama beliau bertemu Lailatul Qadar pada malam 15 Syaban. Kali kedua beliau bertemu Lailatul Qadar pada malam 19 Syaban. Dan beliau juga pernah bertemu Lailatul Qadar sebanyak 2 kali di dalam Ramadan. Kali pertama beliau telah menemui Lailatul Qadar pada 13 Ramadan, malam 13 Ramadan. Dan kali kedua beliau telah menemui Lailatul Qadar malam 17 Ramadan. Begitu juga Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, Syekhul Hadis, menyatakan bahawa beliau telah bertemu dengan Lailatul Qadar sepanjang malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika duduk di dalam majma' perhimpunan bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hari ini berapakah tarikh hari ini? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, hari ini ialah 22 Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh para sahabat mencari Lailatul Qadar pada malam tersebut. Begitulah salah satu di antara penerangan yang kita dengar, dan banyak lagi di dalam hadis yang menyatakan tentang Lailatul Qadar. Satu ketika Hazrat Abu Dzar radhiyallahu anhu telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah bertanya, "Tuan, adakah Lailatul Qadar ini berlaku hanya pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja atau akan berlaku selepas daripada itu?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar akan berlaku sehingga hari kiamat. Abu Dzar bertanya lagi, "Tuan, di bahagian manakah dalam Ramadan Lailatul Qadar berlaku?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Carilah ianya pada malam
10 yang awal Ramadan dan 10 yang akhir daripada Ramadan. Dan Nabi SAW telah melakukan kerjanya. Abu Zar radhiyallahu anhu sentiasa mencari peluang untuk bertanyakan Nabi SAW, dan dia telah bertanya lagi, Tuan, dalam 10 hari di bahagian manakah Lailatul Qadar itu terjadi? Nabi SAW begitu marah. Kata Abu Zar radhiyallahu anhu, tidak pernah Nabi SAW begitu marah kepada aku sebelum dan selepas daripada itu. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberitahu terus sahaja mengenai ketetapan Ramadan? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah meneruskan jawapannya, carilah ianya, yakni Lailatul Qadar, pada 7 hari yang akhir daripada Ramadan. Mungkin Abu Zar radhiyallahu anhu menanyakan pada hari yang ke-22. Dan Nabi SAW telah meneruskan bicaranya, sabdaannya, selepas daripada ini jangan tanya lagi aku mengenainya. Jadi alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya bukanlah Lailatul Qadar bilakah diturunkan, bilakah dia berlaku yang lebih penting, tetapi yang lebih penting ialah di manakah saya ketika Lailatul Qadar itu berlaku, terjadi. Sama ada saya sedang di pembaringan lena, nyenyak dengan dibuai oleh mimpi, ataupun sebaliknya kita berada di atas tika-tika sejadah kita sedang mentilawatil Quran, kita sedang berqiyam, bangkit di malam dan menghidupkan amalan-amalan, sama ada bermula daripada solat maghrib isyak berjemaahnya, solat tarawihnya, solat witirnya, solat tahajudnya, solat tasbihnya, solat taubatnya, dan juga istighfarnya, dan juga doa-doa yang khusus pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun fa'fu anna. Ataupun kita bermuraqabah, bertakarrub, bermuhasabah di atas dosa-dosa kita, dan menghadirkan hati bersama, ataupun supaya ma'iyatillah, persamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui zikir-zikir yang khusus. Adakah kita di malam tersebut, tidak kira lah malam itu dirahsiakan, malam itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hanya ingin melihat kesungguhan hati kita untuk mencari Lailatul Qadar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang berbunyi, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal awakhir min Ramadan. Carilah kamu akan Lailatul Qadar di dalam malam-malam yang ganjil pada akhir daripada Ramadan. Jadi alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini sebenarnya saya nak membuat kesimpulan, iaitu usaha mencari Lailatul Qadar akan diberi pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun kita tidak bertemu dengan Lailatul Qadar, dan beramal di malam tersebut. Ini adalah anugerah juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi orang-orang yang uzur daripada kalangan wanita, mereka tidak dapat beramal seperti mana kaum lelaki beramal.
Mereka terhad hanya boleh berzikir dan berdoa saja di malam tersebut. Tetapi Allah nak melihat yang pertama sekali ialah usaha mencari malam tersebut. Sama ada mengkempiskan, mengkosongkan perut, meringankan bebanan di siang hari, mengambil sunnah qailullah, tidur sedikit di siang hari untuk tujuan kekuatan di malam hari. Ini adalah usaha-usaha mencari Lailatul Qadar. Dan usaha-usaha ni Allah SWT menganggap dia adalah satu kemurnian, satu usaha yang masykura, satu usaha yang akan diganjari, akan dibalasi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah indahnya akhir-akhir Ramadan ini agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk tidak cemuh dan jemu menanti ataupun mengharapkan kehadiran Lailatul Qadar. Jangan dicerita lagi tentang kehadiran Lebaran Syawal. Tidak perlu. Raya orang Islam, raya kita yang sebenarnya adalah sepanjang Ramadan. Kerana syurga telah dihiasi untuk menyambut kehadiran Ramadan. Diwangikan, dibersihkan, diharumkan, dihiasi dengan berbagai kecantikan. Hanya semata-mata semerbak Ramadan yang sedang kita hirup sekarang ini. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala nak rai dan nak rayakan kita. Sesungguhnya ada 3 sajian yang dibuat di dalam Ramadan, iaitu di malam Lailatul Qadar. Selain apa yang diperkatakan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad yang tidak ada diperolehi oleh umat-umat yang sebelum, iaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW beritahu, man aqamaha imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan, yang mendirikan malam Lailatul Qadar itu, dan kita tidak diberi, kita tidak ditetapkan, sebagaimana hadis yang kita dengar tadi. Rasulullah SAW bercakap pada hari yang ni, pada ketika itu adalah tarikhnya begitu, pada yang lain dikata tarikh yang lain. Jadi untunglah orang-orang yang menyediakan hati dia dari awal-awal lagi untuk menyambut Ramadan. Tutup je Ramadan tahun lepas, dah sediakan hati, menyediakan istiqdad, mengumpul istiqdad, kesediaan diri untuk menanti menyambut Ramadan yang baru, dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan Lailatul Qadar itu kepadanya. Dan masanya telah tiba. Dan inilah waktunya yang dinanti-nantikan 10 akhir daripada Ramadan. Antaranya, jika Allah SWT telah turunkan pada awal Ramadan, kita mengharapkan Allah Ta'ala menurunkannya sebanyak 2 kali. Turun lagi, kerana Ramadan ada dalil sepanjang tahun. Bagi orang yang tidak putus asa. Sebab itulah salah satu rahsia Allah SWT menyembunyikan tarikh Lailatul Qadar ini, agar tuan-tuan sidang pendengar dan saya juga tidak kecewa. Tidak kecewa kalau sudah berlaku, sedangkan kita sibuk dalam PKP, kita sibuk dalam lenaan tidur di awal Ramadan, sudah berlalu tarikhnya, kita tak dapat, maka kita akan kecewa pada hari-hari berikutnya. Dan itulah salah satu daripadanya. Dan antara maksud yang sebesar sekali ialah Allah nak beri ganjaran yang khusus pada orang yang tak jemu, orang yang tak bosan, orang yang sentiasa hati dia melonjak-lonjak untuk menyemarakkan diri dia dengan amal-amal yang dikenaki sepanjang Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah SWT nak umumkan
secara khusus, nak anugerahkan secara khusus kerohanian terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat begitu banyak turun pada malam tersebut, dan syaitan dijauhkan. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain yang insya-Allah akan diberitahu lagi dan lagi, sehingga kita merasakan kelazatan dan kemanisan dalam bercakap agama. Jika ada kebaikan daripada apa yang saya sampaikan ini, maka sama-samalah kita berkongsi kebaikan, jual beli kebaikan, like dalam Facebook ataupun dalam YouTube, dan kemudian kita panjang-panjangkan agar semua kita ini hidup dalam kebahagiaan, dalam mengamalkan perintah Allah menurut cara Rasulullah SAW, dan kita jadilah diri kita ini miftahul khair, kunci kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.